Tonton Bapak semua, ada yang kata selepas pilihan raya negeri, kalau dimenangi majority oleh Perikatan Nasional, tak kisahlah 60, 51, 42. Ada yang kata akan ada perubahan kerajaan. Terutamanya kepimpinan dari pembangkang, Perikatan Nasional PAS membuat kenyataan ini. Baru-baru ini yang membuat kenyataan ini adalah Muhyiddin sendiri, Teja, dan juga Hadi Awang. Mereka berpendapat PRN ini adalah bukti ataupun penentu kerajaan perpaduan hari ini. Sedangkan usul undi percaya di parlimen lah yang menentukan status Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan yang kedua, ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri menjatuhkan dirinya, barulah kerajaan ataupun Perdana Menteri boleh ditumbangkan. Tetapi celah mana PRN ini, kesan PRN ini bakal memberikan kesan kepada status Perdana Menteri hari ini. Saudara-saudara, akhirnya kenyataan Hadi yang dibidas oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam sebuah artikel dari hmetro.com ataupun My Metro, Hadi, kamu faham ke perlembagaan Malaysia, kata Anwar. Wow, ini patut dijawab oleh Hadi Awang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membidas kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang mendakwa akan ada perubahan kerajaan perpaduan, akan ada perubahan kerajaan persekutuan jika PN menang PRN. Saya tanya Hadi, kamu faham ke perlembagaan Malaysia yang menentukan kedudukan Putrajaya adalah ahli parlimen? Malah Parti Sabah dan Sarawak juga menyatakan sokongan penuh kepada kerajaan perpaduan. Tidak salah PAS mahu meroyan, biarkan dia meroyan. Namun saya nak tanya, kamu nak memerintah buat apa? Masalah air di Kelantan pun tidak selesai, sedangkan saya yang baru beberapa bulan sudah meluluskan dengan segera RM500 juta untuk masalah air di Kelantan. Beliau juga berkata demikian ketika berucap pada jelajah perpaduan madani di Tanah Merah yang turut dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi. Terdahulu dalam sebuah kenyataan sebelum ini, Abdul Hadi dilaporkan berkata untuk memastikan perubahan kerajaan berlaku, penting untuk rakyat mencerminkan sokongan penuh kepada kepimpinan Anwar untuk kekal. Maafkan saya, sebelum ini media melaporkan Parti Sabah dan Sarawak, Abdul Hadi dilaporkan berkata penting untuk memastikan perubahan kerajaan, penting untuk rakyat mencerminkan sokongan dengan memberi kemenangan kepada calon PN yang bertanding pada Sabtu ini. Sebelum ini media melaporkan Parti Sabah dan Sarawak yang bersama kerajaan perpaduan ketika ini tetap memberikan sokongan penuh kepada kepimpinan Anwar untuk kekal mentadbir selepas PRN. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO, Datuk Iwan Benedik dilaporkan juga berkata, dakwaan kononnya terdapat cubaan bersama pihak tertentu untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan tidak timbul sama sekali. Nah, seperti apa yang dinyatakan oleh Syahbudin.com, jangan mimpi Datuk Seri Anwar Ibrahim tumbang pada bulan Ogos ini. Dan akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri membuat kenyataan dan menyoal Hadi. Dan saya rasa soalan ini juga untuk semua kepimpinan PN dan pembangkang. Hadi, kamu faham ke perlembagaan Malaysia, kata Anwar. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Satu lagi kejutan baru untuk Perikatan Nasional. Di samping semua jentera parti yang bersedia untuk berperang pada PRN nanti, untuk bertempur pada PRN nanti, selain daripada kita mendengar ramai ahli bersatu yang juga sudah keluar parti di Dun Terengganu, di Dun Abang Rantau. Hari ini pula saudara-saudara, kejutan baru dari SPRM untuk Perikatan Nasional, khususnya untuk pengurus CPN.
Tan Sri Muhyiddin Yassin. Disahkan dalam sebuah artikel, disahkan oleh SPRM sendiri. SPRM cari menantu Muhyiddin, peguam berkait penyelewengan proyek pekerja asing. Artikel dari biharian.com. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sedang mengesan 2 lelaki tempatan bagi membantu siasatan kes penyelewengan proyek pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing bagi sebuah kementerian. SPRM berkata, Suruhanjaya itu cuba menghubungi 2 lelaki terbabit yang juga seorang ahli perniagaan dan peguam secara terus dan menerusi peguam masing-masing. Namun, kedua-dua mereka enggan tampil memberi kerjasama. Semakan rekod oleh SPRM juga mendapati kedua-dua individu tersebut sudah meninggalkan Malaysia pada 17 Mei dan 12 Mei yang lalu. Setakat ini, tiada rekod menunjukkan kedua-duanya kembali ke Malaysia. Individu pertama, Muhammad Adlan Barhan, 48 tahun. Individu kedua, Mansur Saad, 69 tahun. Datuk Muhammad Adlan adalah menantu kepada bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga pengerusi Perikatan Nasional. Manakala Mansur adalah seorang peguam. Jadi saudara-saudara, persoalannya, adakah ini dapat dikaitkan dengan pertuduhan-pertuduhan yang diterima Muhyiddin Yassin di mahkamah? Nah, akhirnya, ini salah satu lagi, saya boleh katakan, ahli keluarga ataupun kroni Tan Sri Muhyiddin Yassin yang diburu oleh SPRM. Dalam hal itu, saudara-saudara, selepas timbulnya isu ini, berita ini, Muhyiddin sekali lagi dicabar, dedah lokasi menantu bantu siasatan SPRM, menerusi sebuah artikel dari Astro Awani. Pengurusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin perlu menjelaskan kepada rakyat berhubung siasatan kes penyelewengan proyek pendaftaran pekerja asing bagi sebuah kementerian oleh SPRM yang didakwa melibatkan menantunya. Dan ini dinyatakan oleh pengarah komunikasi PH. Berkata, bekas PM Perdana Menteri itu tidak harus berdiam diri, sebaliknya perlu segera memberi penjelasan berhubung kes berkenaan dan memberitahu SPRM di mana kedudukan atau lokasi menantunya ketika ini. Tan Sri Muhyiddin kena jawab isu ini. Beliau kena jawab dan saya cabar Tan Sri Muhyiddin bantu SPRM cari menantunya untuk bantu siasatan, kata Fahmi Fadzil. Dilaporkan SPRM sedang mengesan kedua-dua individu tersebut. Nah, saudara-saudara, apa yang patut dilakukan oleh Muhyiddin Yassin pada ketika ini? Adakah beliau patut membantu SPRM untuk membantu mendedahkan lokasi menantunya? Ataupun mungkin adakah sesuatu yang terjadi di sebalik isu ini? Adakah menantu Muhyiddin Yassin dan peguam tersebut sudah tahu bahwa mereka akan dicari dan mereka sudah awal lagi meninggalkan Malaysia pada 17 dan 21 Mei yang lepas? Kalau benar ini dapat dibuktikan bersalah, adakah Muhyiddin Yassin dan menantunya dan peguam tersebut akan ditangkap? Nah, itu menjadi persoalan. Menurut Anda, saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe.